Isu semasa yang akan dibincangkan pada hari ini ialah PKP memberi implikasi kepada modal insan. Sebelum menerangkan keadaan isu semasa kini, mari kita memahami dahulu apa yang dimaksudkan dengan asal-usul manusia. Terdapat 3 pandangan yang berbeza, iaitu pandangan Barat, Sains dan Islam. Menurut pandangan Barat, Charles Darwin telah membuat satu teori tentang asal-usul manusia di mana ia memerihalkan kewujudan manusia adalah terjadi daripada evolusi binatang, iaitu monyet. Manakala bagi pandangan sains, asal-usul manusia mempunyai beberapa peringkat bermula daripada pencantuman sperma dan ovum sehingga lengkap menjadi janin. Serupa dengan menurut pandangan Islam, asal-usul manusia juga mempunyai beberapa peringkat di mana ia bermula daripada pencantuman air mani sehinggalah janin terbentuk. Apa yang membezakan mereka ialah pandangan Islam mempunyai satu lagi peringkat, iaitu peringkat peniupan roh ke dalam janin, manakala sains tidak mempercayai perkara-perkara yang spiritual. Seterusnya, mari kita melihat akan hakikat kewujudan manusia. Menurut Islam, Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk manusia mengabdikan diri mereka kepada Allah dengan cara patuh dengan segala perintah dan tinggalkan segala larangannya, serta hanya beribadah kepadanya. Namun, setiap yang bernyawa pasti akan mati dan akan ada yang berfikir ke mana manusia akan pergi. Dalam Islam, kematian adalah pintu yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat, iaitu tempat pembalasan amalan semasa hidup di dunia. Apa yang menarik, setiap agama juga mempunyai pemahaman yang berbeza tentang erti kematian. Seterusnya, bergerak kepada insan seimbang. Insan seimbang memberi definisi insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai kepercayaan teguh kepada Tuhan, mempunyai fikiran dan jiwa yang tenteram serta sihat tubuh badan. Berikut adalah rangka konseptual, falsafah pendidikan kebangsaan dan tujuan memiliki sahsiah seimbang dan bersepadu. Konsep insan kamil. Insan diambil dari perkataan al-insan yang bermaksud manusia dan kamil diambil dari perkataan al-kamil yang bermaksud sempurna. Konsep ini digambarkan melalui kesempurnaan Nabi Muhammad SAW yang diperjelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Antara ciri insan kamil adalah akalnya berfungsi secara optimal dan juga berakhlak baik. Seterusnya, perlembagaan insan. Ianya terdiri daripada 4 bahagian, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek yang boleh diringkaskan kepada jari. Rohani berkait dengan jiwa seseorang individu yang melibatkan hubungannya dengan Tuhan. Intelek pula adalah daya untuk berfikir dan menganalisis sesuatu perkara. Jasmani ialah unsur yang berkenaan dengan jasad atau tubuh badan yang disebut sebagai fizikal. Emosi adalah pengalaman sedar yang dicirikan oleh aktiviti mental yang kuat serta reaksi seseorang terhadap sesuatu peristiwa. Bagi komunikasi dan tanggungjawab sosial, antara usaha yang boleh dilakukan bagi membangunkan modal insan adalah dengan yang pertama, merombak sistem pendidikan. Ianya bertujuan untuk meningkatkan prestasi pelajar dengan signifikan. Yang kedua, meningkatkan kemahiran rakyat Malaysia untuk meluaskan kebolehpasaran. Dan yang terakhir, menyusun semula pasaran pekerjaan untuk menjadikan Malaysia negara yang berpendapatan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan terangkan tentang pendapat konsep insan dalam produksi dan kesihatan haiwan. Sebagai insan yang bermoral, kita perlulah menerima nilai-nilai positif yang telah ditetapkan supaya konsep ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Merujuk kepada surah Yasin ayat 73, kita perlulah terima bahawa haiwan dan segala tumbuhan ataupun makhluk yang telah diciptakan merupakan komponen asas kepada manusia yang bergantung pada kita dalam menerima faedah-faedah yang telah Tuhan ceritakan kepada kita. Ironinya, jika kita tidak menerapkan konsep insan itu sendiri, kesannya bencana dan keburukan boleh berlaku yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 41, kita boleh lihat maksudnya jika konsep insan tidak diterapkan, ia boleh mendatangkan bencana dan keburukan pada masa hadapan. Kesimpulannya dari konteks yang dinyatakan ialah pendapat konsep insan amat penting dalam kehidupan maupun dalam produksi dan kesihatan haiwan itu sendiri. Seterusnya, konsep modal insan terbagi pada 4 golongan, iaitu golongan pemikiran aras tinggi iaitu pakar, modal kemahiran aras tinggi iaitu spesialis, gabungan pemikiran serta kemahiran iaitu pentadbiran dan pengurusan, dan kemahiran rendah menggunakan tenaga fizikal iaitu golongan buruk. Jadi, pakar ialah pakar bidang ilmu iaitu ilmu main, maka spesialis ialah modal insan yang mengasah bakat dalam sesuatu kerja khas, dan pentadbiran dan pengurusan merupakan terdiri daripada pelbagai sektor pembangunan negara dan zona perlu bekerja di pejabat. Selain itu,
Golongan buruh juga bekerja dengan kudrat yang hanya memerlukan kemahiran rendah, khususnya pada kilang. Dan pelbagai ciri model insan untuk membangkit ke bawah semuanya adalah model insan penting bagi membangunkan negara. Walaupun PKP memberi implikasi berbeza antara golongan terbabit, jadi usaha-usaha tersebut haruslah dilakukan untuk membangunkan model insan. Rumusan yang boleh dinyatakan daripada blog ini ialah kekangan akibat PKP sangat memberi implikasi berbeza pada setiap model insan tanpa mengira golongan apa yang mereka jawab. Jadi disebabkan negara ini dan wabak COVID-19, sumber insan seperti yang dianggap penting kini diketepikan dan mereka hanya diminta bekerja dari rumah. Hakikatnya kesemua model insan adalah penting bagi penguasa negara, jadi semua pihak haruslah bekerjasama dalam membangunkan model insan agar kita boleh menerima kebaikannya pada masa depan. Terima kasih.